Biologi Tingkatan 4, Bab 6, Pembahagian Sel. Video bahagian 4, Kita Sel. Kali ini kita nak belajar pula tentang kehidupan sel, dari aku sebagai sel. Apa yang sel buat bermula dari pembentukannya sehinggalah sel membahagi menghasilkan sel baru. Jom kita mulakan dengan sedikit pengenalan. Bagi sel yang menjalani pembahagian sel jenis mitosis, sel induk akan membahagi membentuk dua sel anak yang baru. Selepas pembahagian sel induk tadi tidak lagi wujud. Sel anak yang terhasil akan memulakan kehidupannya sehingga ia membahagi pula. Inilah yang kita namakan sebagai kita sel. Kita sel merujuk kepada turutan kejadian yang berlaku kepada suatu sel bermula dari pembentukan sel itu sehinggalah sel itu membahagi membentuk sel yang baru. Bagi sel yang menjalani pembahagian sel jenis meiosis, kita selnya adalah sedikit berbeza kerana sel gamit yang terhasil tidak lagi boleh membahagi membentuk sel yang baru. Sel gamit akan mati tanpa menjalani pembahagian sel. Okey, tadi baru permulaan, ni baru betul-betul apa yang kita nak belajar. Are you ready? Okey, jom let's go. Kita sel. Kita sel terdiri daripada dua fasa iaitu interfasa dan fasa M. Interfasa dibahagi pula kepada tiga fasa yang lebih kecil iaitu fasa G1, fasa S dan fasa G2. Fasa G1, fasa S dan fasa G2. Fasa M pula terdiri daripada mitosis dan sitokinesis seperti mana yang telah kita bincangkan dalam video bahagian 3. Alright, kita tengok dulu bahagian interfasa. Apakah itu interfasa? Interfasa merupakan fasa yang paling panjang dalam kita sel. Maksudnya, sel berada pada fasa ini dalam kebanyakan masa. Apabila kita melihat sel menerusi mikroskop, kebanyakan sel yang kita lihat berada pada fasa interfasa. Interfasa ni macam kehidupan harian suatu sel. Interfasa ialah tempoh masa persediaan sebelum sel membahagi. Interfasa ialah fasa persediaan sebelum pembahagian sel. Fasa persediaan sebelum pembahagian sel. Mari kita mulakan dengan fasa pertama dalam interfasa iaitu fasa G1. Fasa G1, fasa pertumbuhan kali pertama. Apabila suatu sel telah membahagi, sel baru yang terhasil akan memasuki fasa G1 dalam interfasa. Dalam fasa G1, sel akan mengalami pertumbuhan peringkat pertama. Sel akan membesar, membesar dan membesar. Dalam tempoh pembesaran ini, komponen sel seperti mitokondria dan jalinan endoplasma dihasilkan. Selain itu, protein juga disintesis. Fasa ini penting supaya sel dapat berfungsi dengan normal. Tanpa struktur, organel dan protein, sel tidak dapat berfungsi seperti sepatutnya. Jadi, langkah pertama yang saya lakukan semasa peringkat interfasa ialah menghasilkan semua struktur, organel dan protein untuk kegunaannya. Itulah dipanggil fasa G1. Apabila kita memerhatikan sel pada fasa G1, nukleusnya kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Dalam fasa G1, kromosom dalam bentuk kromatin. Kromatin. Kromatin ialah bentuk kromosom yang sangat panjang dan halus. Kromatin mengandungi DNA yang berpintal pada protein dipanggil protein histone. Don't worry, kejap lagi kita akan bincangkan juga pasal DNA, kromosom dan kromatin. Buat masa sekarang, kamu kena tahu yang semasa peringkat fasa G1 tu, kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Pada penghujung fasa G1, terdapat sistem semakan dan kawalan atau checkpoint yang akan menentukan sama ada sel akan memasuki fasa S ataupun tidak. Jika keadaan tidak okey atau tidak sesuai, contohnya terdapat masalah dari segi komponen sel atau saiz sel masih tidak mencukupi ataupun mungkin keadaan persekitaran tidak sesuai, kurang nutrien ke, sel akan kekal berada pada fasa G1 dan belum bersedia untuk memasuki fasa S. Tapi jika semua keadaan okey, contohnya semua komponen sel adalah normal, sel telah mencapai saiz yang tertentu, nutrien pun cukup, barulah sel akan memasuki fasa S. Ini bermakna sel committed untuk menuju ke arah fasa mitosis. Dalam fasa S, sintesis DNA berlaku.
Sintesis DNA maksudnya DNA akan dihasilkan melalui proses replikasi. Proses replikasi DNA berlaku yang mana setiap kromosom mengganda menjadi dua kromatid seiras yang dikenali sebagai kromatid kembar. Kromatid kembar. Cikgu rasa lebih baik kita bincangkan terlebih dahulu tentang DNA, kromosom, kromatin dan kromatid ni. Baru kita lebih faham apa yang berlaku dalam fasa S ni. First, apa itu DNA? DNA atau asid deoksiribonukleik terdiri daripada dua rantai polinukleotida yang berpintal membentuk heliks ganda dua. DNA dijumpai dalam nukleus. DNA berfungsi sebagai penyimpan atau pembawa maklumat pewarisan. Maklumat pewarisan ini menentukan ciri dalam organisma hidup. Contohnya, warna rambut kita ditentukan oleh maklumat dalam DNA. Jika DNA menyimpan maklumat warna rambut hitam, kita mempunyai warna rambut hitam. Jika DNA menyimpan maklumat warna rambut perang, kita akan mempunyai warna rambut perang. Maklumat ini akan diwarisi daripada ibu bapa kepada anak. Ini bermaksud ciri seperti warna rambut bagi anak adalah bergantung kepada warna rambut ibu bapanya. DNA menyimpan semua maklumat genetik. Jadi DNA sangat panjang. Sebab tu kita panggil rantai panjang DNA. Dalam nukleus, rantai panjang DNA ini berpintal dengan protein histone membentuk nukleosom. Rantai panjang dan halus yang terdiri daripada DNA dan histone inilah yang dipanggil sebagai kromatin. Okey? Rantai panjang dan halus yang terdiri daripada DNA dan histone inilah yang kita panggil sebagai kromatin. Seterusnya, nukleosom akan berpintal-pintal dengan lebih padat membentuk struktur kromosom. Kita juga boleh cakap yang kromatin akan berpintal-pintal dengan lebih padat membentuk struktur kromosom. Nukleosom atau kromatin macam simpulan benang. Kromosom pula benang yang berpintal-pintal sampaikan kita dah tak nampak rupa DNA dan protein tadi. Selalunya kromosom dilukis macam bentuk X atau rama-rama. Macam ni Okey? Jadi apa kaitan antara DNA dengan kromosom? DNA ialah komponen yang terdapat dalam kromosom. Dalam struktur kromosom ada terkandung DNA. Apa kaitan kromatin dengan DNA? Dalam kromatin juga terkandung DNA. Lebih kurang jelas macam kromosom. Beza kromatin dengan kromosom ialah pada pintalan dan kepadatannya. Kromatin merupakan kromosom yang sangat panjang dan halus. Kromosom pula ialah kromatin yang dipintal-pintal dan dipadatkan. Dengan arti kata lain, kromatin ni sebenarnya ialah kromosom lah. Ya, cumanya kromosom dalam bentuk yang panjang dan halus. Okey, kita sambung fasa S tadi. Dalam fasa S, DNA akan mengganda dua. Ini bermakna kromosom turut mengganda dua. Dua kromosom yang terhasil tadi disebut kromatid kembar. Kedua-dua kromatid mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Kedua-dua kromatid ini berpaut pada sentroma. Kedua-dua kromatid ini berpaut pada sentroma. Jadi kita panggil kromatid ini sebagai kromatid kembar. Kenapa dia panggil kromatid kembar? Sebab kedua-dua kromatid ini mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Setelah fasa S selesai, sel akan memasuki fasa interfasa ketiga, iaitu fasa G2 atau fasa pertumbuhan kali kedua. Dalam fasa G2, sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik. Sel fokus dalam mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian sel yang seterusnya. Setelah tamat fasa G2, ini bermakna sel telah melalui kesemua peringkat dalam interfasa. Seterusnya, sel akan memasuki fasa M atau fasa mitosis. Fasa M terdiri daripada mitosis dan sitokinesis. Mitosis melibatkan profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Sitokinesis pula ialah proses pembahagian sitoplasma yang menyebabkan sel terbahagi kepada dua. Proses pembahagian sel selesai. Video ni cuma fokus pada fasa interfasa. Next video kita akan bincang pula pasal mitosis ya. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Take care.